Bahagian 2. Hujah. A. Maksud hujah. Beza antara hujah deduktif dan hujah induktif. Premis merupakan satu pernyataan benar yang memberikan informasi. Kesimpulan merupakan suatu kesudahan pendapat atau keputusan. Beberapa premis dan kesimpulan membentuk satu hujah. Suatu hujah ringkas terdiri daripada sekurang-kurangnya dua premis dan satu kesimpulan. Hujah ringkas. Premis tambah lagi satu premis. Kesimpulan. Biasanya, premis yang pertama disebut premis 1. Premis yang kedua disebut premis 2. Terdapat dua jenis hujah. Hujah deduktif. Hujah dibina berdasarkan premis umum. Proses membuat kesimpulan khusus. Semua sudut cakah adalah lebih daripada 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. Maka sudut A adalah lebih daripada 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. Daripada premis yang umum. Kesimpulan yang khusus. Hujah induktif. Hujah dibina berdasarkan kes-kes khusus. Proses membuat kesimpulan umum. Hasil tambah digit 16 boleh dibahagi tepat dengan 4. Maka hasil tambah digit gandaan 4 boleh dibahagi tepat dengan 4. Daripada premis yang khusus. Kesimpulan yang umum. B. Menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah deduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Hujah deduktif boleh dikategorikan kepada 3 bentuk. Bentuk pertama, premis 1. Semua A ialah B. Semua gandaan bagi 8 ialah gandaan bagi 2. Premis 2. C ialah A. 16 ialah gandaan bagi 8. Kesimpulan, C ialah B. 16 ialah gandaan bagi 2. Bentuk 2. Premis 1. Jika P, maka Q. Jika X sama dengan 3, maka 4X tolak 5 sama dengan 7. Premis 2. P adalah benar. X sama dengan 3. Kesimpulan, Q adalah benar. 4X tolak 5 sama dengan 7. Bentuk ketiga, premis 1. Jika P, maka Q. Jika X lebih kecil daripada sifar, maka X ialah nombor negatif. Premis 2. Bukan Q adalah benar. 2 bukan nombor negatif. Kesimpulan, bukan P adalah benar. 2 bukan sifar. C. Membentuk hujah deduktif yang sah bagi suatu situasi. Bagi suatu hujah deduktif yang sah, satu kesimpulan yang benar boleh dibuat berdasarkan 2 premis yang benar. A. Premis 1. Semua nombor genap boleh dibahagi dengan 2. Premis 2. 48 ialah nombor genap. Hujah bentuk 1. Semua nombor genap ialah A. Boleh dibahagi dengan 2 ialah B. C ialah 48. Nombor genap ialah A.
Kesimpulan, 48 ialah C. Boleh dibahagi dengan 2 ialah B. B. Premis 1. Jika luas sebuah segi empat sama ialah 25 cm persegi, maka panjang sisi ialah 5 cm. Premis 2. Luas sebuah segi empat sama ialah 25 cm persegi. Hujah bentuk 2. Luas sebuah segi empat sama ialah 25 cm persegi, ialah P. Panjang sisi ialah 5 cm, ialah Q. Luas sebuah segi empat sama ialah 25 cm persegi, ialah P. Kesimpulan, panjang sisi ialah 5 cm, ialah Q. C. Premis 1. Jika X ialah nombor ganjil, maka X tambah 1 boleh dibagi tepat dengan 2. Premis 2. 16 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Hujah bentuk 3. X ialah nombor ganjil, iaitu P. X tambah 1 boleh dibahagi tepat dengan 2, ialah Q. 16 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, ialah Q. Kesimpulan, 16 bukan nombor ganjil, ialah P. D. Menentukan dan menjustifikasikan kekuatan suatu hujah induktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan. Kekuatan suatu hujah induktif ditentukan oleh tahap kebolehpercayaan premis dan kesimpulan yang logik dan meyakinkan. Sebaliknya, induktif yang lemah mempunyai premis yang meragukan, mengakibatkan kesimpulan yang dibuat adalah tidak logik dan tidak kukuh. Hujah induktif adalah kuat dan meyakinkan. Mungkin juga tidak meyakinkan. Lemah dan tidak meyakinkan. Contoh 1. Tentukan sama ada hujah yang diberi kuat atau lemah. Seterusnya, tentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan atau tidak. A. Premis 1. 2 ialah nombor perdana. Premis 2. 3 ialah nombor perdana. Kesimpulan, semua nombor perdana hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya. Hujah yang kuat dan meyakinkan kerana premis dan kesimpulannya adalah benar. B. Premis 1. Kambing berkaki 4. Premis 2. Gajah berkaki 4. Kesimpulan, semua mamalia berkaki 4. Hujah yang lemah dan tidak meyakinkan walaupun premis adalah benar, tetapi kesimpulannya tidak benar. E. Membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi. Hujah induktif yang kuat dan meyakinkan bergantung pada premis yang kukuh dan kebolehpercayaan dengan keadaan kesimpulan yang logik dan meyakinkan. Penaakulan induktif boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut. Teliti beberapa contoh atau situasi yang khusus. Perhatikan ciri yang sepunya. Buat satu kesimpulan umum. Contoh 1. Bentuk satu kesimpulan yang sesuai supaya setiap hujah induktif menjadi kuat. A. Premis 1. Setiap kali awak makan aiskrim. Premis 2. Awak akan mula batuk. Kesimpulan,
awak sebenarnya alahan ais krim? B. Premis 1. Bing Chu, seorang perenang yang berjaya. Premis 2. Keluarga Bing Chu memiliki kolam renang yang besar. Kesimpulan, adik Bing Chu tentunya perenang yang berjaya juga. C. Premis 1. Kos bahan mentah ialah RM2. Premis 2. Kos pengeluaran ialah 50 sen. Kesimpulan, harga jualan ialah RM6 supaya dapat keuntungan yang tinggi. F. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penaklukan logik. Adakah anda pernah bermain untuk menyusun anak mancis? Rakan anda, Aming, meminta pertolongan anda bagaimana untuk menyusun anak-anak mancis agar menjadi 7 petak yang sama besar. 1 petak, 6 batang. 2 petak, 11 batang. 3 petak, 16 batang. Berapakah bilangan anak mancis yang diperlukan oleh Aming? Dan tuliskan pola urutan nombor tersebut. Petak 1. 6. Tambah 5 sama dengan 11. Tambah lagi 5. Jadi 16. Petak 1. 6 sama dengan 6 tambah sifar sama dengan 6 tambah 5 darab N. N sama dengan sifar. Petak 2. 11 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 6 tambah dengan 5 darab N. N sama dengan 1. Petak 3. 16 sama dengan 6 tambah 10 sama dengan 6 tambah 5 darab N. N sama dengan 2. Maka, petak 7. N sama dengan 6. 6 tambah 5N sama dengan 6 tambah 5 darab 6 sama dengan 36. Bilangan anak mancis yang diperlukan oleh Aming ialah 36 batang. Anda tentu lebih bijak kerana dapat menolong Aming menyelesaikan masalah. Cuba anda susun sendiri apakah betul bilangan anak mancis ialah 36 batang. Petak 1. Petak 2. Petak 3. Petak 4. Petak 5. Petak 6. Petak 7. 36 anak mancis kesemuanya.